Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita terus masuk bab 1 untuk tingkatan 4, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, di sini kita akan pelajari tajuk fungsi dan persamaan kuadratik. Okey. Okey, so kita tengok bawah. Okey, cikgu hanya akan menggunakan buku teks sahaja untuk penerangan dan juga latihan. Okey. Okey, maslahat bab fungsi dan persamaan kuadratik banyak digunakan dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Dalam arena sukan, fungsi kuadratik menjadi penting dalam acara-acara sukan seperti lontar peluru, lempar cakra, merejam lembing dan sebagainya. Dalam seni bina pula, kita sering melihat binaan melengkung berbentuk parabola yang sebenarnya amat berkait rapat dengan penguasaan konsep kuadratik. Okey, bentuk parabola ni contohnya macam ni lah. Okey, so ni bentuk parabola. Okey, sebenarnya bab ni awak dah pernah jumpa dah dalam tajuk tingkatan 2, persamaan kuadratik. Waktu tu awak hanya belajar penyelesaian persamaan kuadratik dan juga bentuk-bentuk grafnya. Okey, so sekarang ni dalam bab tingkatan 4 ni kita tambah satu je lagi iaitu fungsi dalam kuadratik ni. Okey. Okey, so kita tengok apa contoh-contoh bentuk parabola yang ada dalam kehidupan seharian kita ni. Okey, so cikgu tunjuk Okey, so ni antara contohnya lah. Okey. Contoh yang pertama ni bila kita lompat jauh kan. Okey, so bila kita lompat jauh, kita nak lompat jauh. Jadi macam ni lah keadaan kita. Dia akan jadi bentuk parabola macam tu. Okey. So contoh yang kedua, kita nak masukkan bola keranjang ni dalam dia punya net dia. So dia akan jadi bentuk parabola juga. Okey. Kemudian yang ketiga, yang bawah ni, tengok yang bawah ni. Okey, nampak budak ni melompat kan? Okey, dia melompat banyak kali. So dia akan jadi bentuk parabola macam tu lah. Okey, so antara itu adalah contoh yang kita boleh nampak dalam kehidupan seharian lah. Banyak lagi contoh. Yang ni dia sepak bola pun boleh membentuk bentuk parabola. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab 1.1. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah kita nak mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So, nanti di akhir penerangan cikgu ni, okey, awak boleh kenal pasti dan awak boleh terangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kalau awak faham benda tu, maksudnya tercapailah objektif kita untuk 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik ni. Okey, apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey. So, go through bawah. Okey, cikgu terus pergi kepada yang dalam ni, kotak hijau ni Okey. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey. Bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okey, dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar dan A tidak sama dengan kosong. X ialah pemboleh ubah. Okey. Okey, kita tengok dekat zon interaktif ni. Okey, mengapakah nilai A tidak boleh sama dengan kosong bagi suatu ungkapan kuadratik? Bincangkan. Okey, agak-agaknya kenapa kita tak boleh A tu tak boleh sama dengan kosong? Okey, yang kita tahu kalau kita tengok dekat sini. Okey, tengok dekat sini. A adalah perkali bagi X kuasa 2 iaitu kuasa tertinggi bagi
A ni merupakan perkali bagi pemboleh ubah yang punya kuasa tertinggi iaitu 2 kan. Okey. So kalau cikgu letak dekat sini, bila A sama dengan kosong, so bila kita gantikan A masuk dalam persamaan ni, dia akan jadi kosong. Okey, darab dengan X kuasa 2 tambah BX tambah C. So ni kuasa 2 kan. Okey. So dekat sini, bila kosong darab dengan X kuasa 2, jawapannya akan jadi kosong. Tambah BX tambah C. So jawapan akhirnya ialah BX tambah C. So ini adalah bukan ungkapan kuadratik. Dia tidak akan jadi kuadratik sebab apa? X ini kuasa tertingginya hanyalah 1 sahaja. Okay, that's why lah, sebab itulah ini tidak boleh sama dengan kosong. Satu-satunya nilai yang tidak boleh bagi A, iaitu kosong. Okay. Selain X, huruf lain juga, tengok sini tips ni. Selain X, huruf lain juga boleh digunakan sebagai pemboleh ubah. Awak nak guna huruf apa pun boleh. Huruf A sampailah huruf Z pun boleh kita guna. Contoh. Contoh yang pertama. X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Contoh yang kedua. Negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. Contoh yang ketiga. 1/3 M kuasa 2 tolak M tambah 4. Contoh yang keempat, 2N kuasa 2 tambah 5. So kita tengok setiap satu tu kuasa tertinggi dia mesti 2. Walaupun, awak tengok contoh yang keempat ni, walaupun dia tak ada nilai N yang kuasa 1. Tetapi dekat sini kita tengok pemboleh ubah dia ada kuasa 2. So dekat sini dikira sebagai ungkapan kuadratik lah. So kita tengok contoh. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. So tengok soalan A. Kejap cikgu dah terpadam pula kuasa yang... Berikan justifikasi anda. Kita tengok yang A. 2X kuasa 2 tambah 5. So dekat sini, 2X kuasa 5, 2X kuasa 2 tambah 5 ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kenapa? Sebab dia ada kuasa tertinggi bagi pemboleh ubahnya ialah 2. X kuasa 2. So dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. BX kuasa 3 tolak 6. So dekat sini kata bukan ungkapan kuadratik. Tengok kat penyelesaian bawah ni, X kuasa 3 tolak 6 bukan ungkapan kuadratik kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 3. So dekat sini kuasa tertingginya ialah 3. Jadi dia bukan kuadratik. C. 3X kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. Di sini bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah kerana terdapat dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. Sini betul dah kuasa tertingginya 2. Tetapi dekat sini ada satu lagi pemboleh ubah yang lain. Jadi dia bukanlah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. D. 1/2 M kuasa 2. Tengok pada kuasa tertinggi M kuasa 2 kan. So dia adalah ungkapan kuadratik. E 2X kuasa 2 tolak 3X kuasa 2. So sini bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Kenapa dia cakap macam tu? Tengok di memory saya ni. Di sini.
Okey, kalau kita perhatikan 3 per X kuasa 2, kalau kita tukar dalam bentuk bukan pecahan, okey, dia akan jadi 3X kuasa negatif 2. So, bila kuasa negatif 2 ni, tak boleh, bila kuasa negatif 2 ni, so dia tak boleh jadi dalam kuadratik. Okey, dia tidak boleh ada kuasa negatif dalam kuadratik. So, that's why lah dia bukan ungkapan kuadratik. Okey, F pun sama juga. Okey, 4X kuasa 2 tolak X 1 per 2. Okey, so yang ni tengok pada yang bawah ni dekat memori saya. X 1 per 2 adalah bersamaan dengan punca kuasa X. Okey. Senang cerita, kuasa dia mesti kuasa nombor bulat. Okey, bukan nombor negatif, bukan nombor integer ataupun bukan nombor pecahan. Okey, kuasa dia mesti nombor bulat. Okey, harap awak faham ya. Okey, kuasa dia bukan nombor bulat. Bukan nombor bulat ni maksudnya ni lah sebab dia jadi pecahan. Alright, so kita terus pergi kepada, okey, kita tengok. Kita tengok dalam kotak hijau ni. Okey. Semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk A X kuasa 2 tambah B X tambah C dengan keadaan A tidak boleh sama dengan kosong. Di mana A ni merupakan perkali bagi X kuasa 2, B merupakan perkali bagi X, C merupakan pemalar. Okey, C merupakan pemalar. Okey, kita tengok yang atas ni. Okey. Tadi kita dah tahu A tu adalah perkali bagi X kuasa 2, B perkali bagi X dan C adalah pemalar. So dekat sini awak tengok 2X kuasa 2 tolak 4. Okey, tengok di bahagian sini. Okey. So kita isikan X kuasa 2, yang ni X, yang ni bahagian pemalar. So dekat sini 2 merupakan perkali bagi X kuasa 2. Untuk X, tak ada, kosong. Untuk pemalar, dia adalah negatif 4. So, di sini, nilai A-nya adalah 2. B-nya tiada. B-nya kosong. C-nya adalah negatif 4. Okey. Sama juga yang C. Okey, kita tengok. A merupakan perkali bagi X squared. So, A adalah 1 per 2. Okay, B adalah perkali bagi X. So, B adalah 5. Dan C adalah pemalar ni. Negatif 3 per 2. Okay. D, negatif X kuasa 2 tambah X. Okay, so A adalah perkali bagi X kuasa 2. Kita nampak dekat sini ada tanda negatif je. Tiada sebarang nombor. So, kalau tiada sebarang nombor, maksudnya di situ adalah nombor 1. So, kat sini A-nya adalah sama dengan negatif 1. Okay. B adalah perkali bagi X. Tak ada juga nombor. So, dekat situ bermaksud ada nombor 1. So, B sama dengan 1. C tak ada, kosong. Okay. E, okay, sama je macam D tadi, negatif X squared. So, dekat sini A-nya negatif 1. B-nya negatif 3, C-nya negatif 9. Okey, dan F. Hanya ada satu je sebutannya. Negatif 1 per 2 X kuasa 2. Okey, so A 1 per 2, B kosong, C kosong. Okey, so itu kita nak kenal pasti nilai A, nilai B, nilai C daripada persamaan kuadratik, ungkapan kuadratik. Okey, bukan persamaannya, ungkapan kuadratik. Okey, so tengok praktiskan diri. Praktiskan diri 1.1a. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah
atau bukan? Jika bukan, berikan justifikasi anda.